Sebelum saya mulakan video ini, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada anda semua. Kalau kita tidak ada apa-apa perkataan yang baik yang kita ingin ucapkan, lebih baik kita diam. Terutamanya kalau benda yang kita ucapkan tu akan menambahkan lagi kesedihan untuk orang yang lain. Kita tak pernah berada dalam situasi mereka. Jadi jangan anggap kita ini terlalu sempurna sampai Allah tak akan uji kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam kita dikejutkan dengan berita kematian seorang bayi berusia 8 bulan yang terperangkap di dalam kereta selama 10 jam ketika ibunya yang juga merupakan seorang doktor sedang bekerja di sebuah hospital dekat tanah air. Dan perkara itu memang menggemparkan dan kami mengucapkan takziah kepada keluarga yang terlibat. Semoga mereka bertabah berhadapan dengan situasi ini dan insya-Allah anak itu adalah anak syurga. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, mengapa saya buat video ini? Ada dua perkara sebenarnya. Yang pertama, saya merasai kesedihan tersebut walaupun tidak pernah berlaku dekat saya. Nauzubillah, harapannya tidak pernah berlaku pada saya. Tetapi saya juga mempunyai seorang anak yang berusia hampir sebaya dengan bayi yang meninggal itu. Jadi saya merasai betapa pedih dan sedihnya bila kita kehilangan anak yang sekecil itu. Terutamanya jika ianya berkemungkinan hasil daripada kesilapan kita sendiri yang memang kita tak sengajakan. Yang keduanya tuan-tuan puan sekalian, ibu mana yang ingin menyakiti anaknya? Tak ada. Tak ada ibu yang sanggup untuk memastikan anak dia sakit ke, mengalami kecelakaan ke dan sebagainya. Langsung tak ada. Seorang ibu ataupun seorang ayah itu akan sentiasa mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan dan juga kegembiraan anak-anaknya. Jadi adalah satu perkara yang di luar akal kita sebenarnya. Bila seorang ibu dikatakan sangat-sangat cuai hingga membiarkan sahaja anak itu berada dalam kereta selama 10 jam dalam keadaan panas dan sebagainya hingga menyebabkan kematiannya. Tak ada mak lah nak jadi benda macam tu. Kerana itulah saya sangat-sangat kesal dengan sikap sesetengah anggota masyarakat kita yang cukup mudah melemparkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati serta beranggapan macam kita ni terlampau sempurna sangat. Oh, mak ni cuai, tak patut ada anak sebab biarkan anak macam tu. Ah, mak ni memang tak gerti jaga anak sebagainya. Kenapa dia beranak? Buat dia pandai tapi jaga tak gerti. Sampai satu tahap, berita pun menulis perkataan yang sama. Doktor cuai, anak maut dalam kereta. Kenapa mesti menggunakan perkataan doktor cuai? Tidakkah anda merasakan perkara itu akan menyebabkan kesedihan lagi kepada orang terlibat? Dalam dia memang akan mengalami trauma. Orang itu, si ibu itu pasti akan mengalami trauma. Tidak ada mak yang tak akan trauma. Tapi cerita mak anak meninggal lah. Kalau anak terjatuh dekat tangga pun, traumanya membawa-bawa sampai ke besar tau. Ini kan pula kalau anak itu meninggal hasil daripada kesilapan yang kita tak pernah sengajakan. Jadi kenapa kita mesti mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu? Macam ini, status dekat FB ini. Senang-senang je kata, cuailah kau ni. Tak patut jaga anak dan sebagainya. Dan komen-komen dalam status itu pun ramai yang mencerca menghina doktor tersebut. Mengatakan pandai buat dan sebagainya, jaga tak gerti, macam-macam lagi cercaan. Kita tak pernah berada dekat situasi dia. Apatah lagi si ibu itu, seorang doktor. Doktor dekat Malaysia ini kita tahu sibuknya macam mana. Kadang-kadang terkejar-kejar shift. Mana semalam mungkin tak cukup tidur. Banyak lagi perkara yang mereka terpaksa hadap tiap-tiap hari. Terpaksa memastikan itu dan ini. Sampai kadang-kadang mereka ini memang langsung tak cukup rehat. Kita sering mendengar berita doktor kemalangan sebab tertidur ketika bawa kereta dan sebagainya. Disebabkan oleh mereka ini tak cukup rehat. Mereka ini hilang orientasi dan sebagainya. Benda-benda ini boleh berlaku. Dan kita pun tak tahu apa situasi sebenar yang berlaku kepada doktor wanita itu hingga menyebabkan dia boleh terlupa. Dan bab terlupa ini tuan-tuan sekalian, benda nak jadi ni kan, Allah punya kuasa tau. Allah dah berfirman pun dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadi. Kita tak boleh nak buat apa. Kita ni kena ada rasa empati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kena ada rasa simpati, terutamanya kepada mereka yang sedang ditimpa musibah. Tanpa empati dan simpati itu, kita ini bukan manusia tau. Sebab manusia ini dilahirkan dengan hati dan perasaan. Kita ni tidak diuji lagi oleh Allah kerana mungkin Allah mengatakan yang kita tak akan mampu berhadapan dengan situasi tersebut. Cubalah, na'uzubillah, saya diuji dengan benda itu. Saya tak sanggup. Saya cakap terus terang, saya tak sanggup. Kerana Allah pun telah berfirman,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hamba-hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajarlah untuk berempati, untuk bersimpati dengan orang lain yang tidak bernasib baik seperti kita. Kita belajar untuk menghulurkan salam simpati. Kita belajarlah untuk menuturkan doa yang baik-baik kepada keluarga yang terlibat. Kita belajar untuk elakkan daripada mengeluarkan sebarang perkataan yang boleh menambahkan kesedihan. Saya tak sempurna dan saya nasihatkan perkara ini terutamanya untuk diri saya sendiri. Dan saya harap anda semua yang menonton video saya ini dapat belajar sesuatu daripada semua ini. Dan kepada mereka yang berbicara seolah-olah macam menongkat langit, jangan sampai anda pula yang diuji Allah dengan sedemikian rupa ataupun mungkin lebih teruk lagi. Na'udzubillah.